Hai, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nama saya Marhan binti Muslim bernombor kad matriks di 2019-20914443. Tajuk pembentangan kumpulan kami ialah peranan negara dalam memupuk perpaduan. Era pasca perindustrian dan pasca globalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita telah menyaksikan lebih 60 tahun negara kita sudah merdeka dan merupakan salah sebuah negara sedang membangun dan yang paling pesat membangun. Kesemua usaha ini datangnya dari segenap lapisan rakyat, sama ada pemimpin maupun rakyat jelata yang menyumbang keringat dalam usaha untuk menjadikan bumi bertuah ini sebagai sebuah negara yang disegani setelah meniti suatu tempoh penjajahan yang cukup lama, iaitu selama 446 tahun. Peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara telah menyedarkan kita betapa pentingnya perpaduan dan keharmonian kaum dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Bertitik tolak daripada peristiwa itu telah menzahirkan satu ideologi kebangsaan yang dinamakan sebagai Rukun Negara. Rukun Negara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 dan telah digubal oleh Majlis Perundingan Negara. Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia adalah satu susunan cara ataupun prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara. Rukun negara juga adalah satu doktrin untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran negara Malaysia. Ideologi negara ini menggariskan 5 prinsip yang lahir daripada aspirasi masyarakat dan negara Malaysia. Dibentuk mengikut acuan Malaysia dan dimiliki bersama oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Rukun negara yang menjadi pedoman kepada seluruh rakyat Malaysia jelas merupakan kunci kepada masyarakat pelbagai kaum di negara ini untuk membentuk warga berintegriti. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama-sama secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. Prinsip dalam rukun negara jelas kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kestabilan Malaysia, bertujuan menyemai nilai murni dalam kalangan masyarakat, nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan dan undang-undang, serta masyarakat yang sopan dan bertata susila. Nilainya perlu difahami, dihayati, dan diamalkan semua lapisan masyarakat kerana keharmonian negara bergantung kepada masyarakat yang tinggi disiplin dan cintakan negara. Semangat prinsip rukun negara menjadi teras perpaduan rakyat pelbagai bangsa dan agama di negara ini. Terdapat 5 rukun negara yang diperkenalkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama yang betul akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam agama persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan. Jawatan Penggubal Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Masyarakat perlu menerima dan mengamalkan perbezaan agama untuk saling menghormati. Selain itu, masyarakat perlu teguh terhadap ajaran agama dengan menahan diri daripada melakukan jenayah. Iman yang teguh menjadikan kita saling tolong-menolong dan mempunyai sifat yang terpuji.
Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Seterusnya, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Selaras dengan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem raja juga diamalkan di setiap negeri dan yang di-Pertua negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat, setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermustautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Mereka juga perlu menahan diri daripada melakukan jenayah dan perpaduan dapat dicapai atas kemufakatan semua rakyat. Sultan atau raja penting dalam pentadbiran yang sama rata tanpa mengira kaum dan agama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika Nadrah binti Bahrul dan saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai rukun negara yang seterusnya, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diperintah seperti yang telah termaktub dalam undang-undang negara, adat atau peraturan yang lazim diguna pakai. Tujuan perlembagaan adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah dan ianya diwujudkan untuk memberi pemerintahan yang adil kerana ianya telah digubal berdasarkan tolak ansur dan juga permufakatan rakyat. Jika rakyat Malaysia berpegang teguh kepada keluhuran perlembagaan, rakyat akan dapat mencapai perpaduan yang lebih baik kerana mereka akan saling bertolak ansur dan menghormati perlembagaan negara kita. Jika tidak, kestabilan negara kita semestinya akan tergugat sekiranya rakyat tidak menghormati dan tidak menerima perlembagaan di negara kita. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang adalah bertujuan untuk menjamin keadilan dalam negara kita, iaitu Malaysia. Di Malaysia, undang-undang yang sedia ada sudah pun cukup baik dan juga relevan untuk mempanteras masalah seperti jenayah, penindasan, penipuan dan sebagainya. Oleh itu, semua rakyat di Malaysia adalah sama di sisi undang-undang dan sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang negara kita akan dihukum tanpa mengira agama, bangsa dan juga kaumnya. Dengan wujudnya kedaulatan undang-undang, ianya akan menyebabkan keadaan negara kita lebih terkawal kerana setiap rakyat Malaysia saling menghormati undang-undang dan juga mengambil berat mengenai aspek keamanan dan juga keselamatan yang harus dipelihara. Justru itu, semua rakyat Malaysia perlu saling menghormati dan tidak melanggar undang-undang negara supaya kita dapat mengekalkan keamanan negara kita daripada sebarang masalah dan juga pertelingkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Huda binti Maknong. Seterusnya, berdasarkan poster tersebut, saya akan menerangkan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Rakyat Malaysia mestilah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Hal ini kerana membawa kepada perhubungan yang harmoni dan membentuk masyarakat yang bersatu padu. Prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati kepentingan kaum lain. Sesuai dengan rakyat Malaysia yang terdiri daripada masyarakat pelbagai majmuk, rakyat haruslah menghormati dan saling memahami adat resam dan nilai hidup kaum lain dan juga tidak menyinggung perasaan antara satu sama lain. Kesopanan di sini berasal dari perkataan sopan yang bermaksud nilai hormat, tata tertib, budi bicara,
baik tingkah laku dan segan, manakala kesusilaan merujuk kepada personaliti dari tingkah laku. Kehidupan yang bersusila dan bersopan santun sangat penting dalam konteks perhubungan etnik, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Setiap warga negara seharusnya tahu cara menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada melakukan perkara yang negatif yang boleh menghancurkan perpaduan kaum. Sebagai contoh, mengawal diri daripada membangkitkan persoalan-persoalan sensitif kepada sesuatu kaum yang berkaitan dengan kewarganegaraan, bahasa, kebudayaan, agama yang dianuti serta asal keturunannya. Justeru itu, sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara Malaysia. Hal ini kerana prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Buktinya, apabila ada tindakan individu atau kumpulan yang melampaui batas, kurang ajar dan tidak sopan, terutama melibatkan isu sensitif, pasti akan menimbulkan rasa tidak puas hati hingga dipersoalkan ke mana hilangnya adab masyarakat pada hari ini. Maka, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbilang kaum ini, kesopanan itu perlu diterapkan dalam mengekalkan perpaduan dan keharmonian kaum. Kepribadian nilai murni datang daripada nilai sopan, susila dan moral, malahan pembentukan identiti seseorang berdasarkan kepada sejauh mana kita mampu memperkukuhkan jati diri kita sendiri. Setiap pihak di negara Malaysia mestilah menanamkan prinsip nilai kesopanan dan kesusilaan dalam diri untuk mengekalkan perpaduan kaum di negara Malaysia supaya negara kita sentiasa menjadi aman dan harmoni tanpa pergaduhan yang boleh merosakkan ekonomi negara dan kesejahteraan negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Nur Hakim bin Rusli. Seterusnya, saya akan menyimpulkan pembentangan poster bagi kumpulan kami ini. Seperti yang kita tahu, perpaduan kaum adalah perkara yang amat penting yang ingin dicapai oleh semua negara, termasuklah negara kita Malaysia. Ikatan persefahaman antara pelbagai kaum ini adalah tugu penggerak utama bagi negara kita Malaysia. Ikatan perpaduan ini bukan hanya dibina dalam sekelip mata, bahkan mengambil masa yang agak lama dan juga pelbagai kaedah yang berbeza. Bagi mewujudkan perpaduan generasi kini, kita perlu peka dengan rukun negara. Ini kerana rukun negara bukan hanya perlu dihafal ataupun diikrarkan, tetapi perlu diterapkan dalam diri kehidupan seharian setiap warga negara di Malaysia. Mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum, serta bersikap saling hormat menghormati antara satu sama lain. Dalam kesemua prinsip rukun negara terdapat nilai dan juga pengajarannya yang tersendiri. Oleh itu, mengamalkan rukun negara adalah syarat wajib bagi setiap warga negara di Malaysia, tidak kira kaum dan juga bangsa. Dengan adanya prinsip rukun negara dalam diri setiap individu, seluruh rakyat akan sedar tentang konsep satu Malaysia, iaitu saling bekerjasama tanpa mengira warna kulit, latar belakang dan juga budaya. Antara kesan yang dapat kita lihat melalui perpaduan yang mampan adalah dapat membantu negara Malaysia mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi dan juga mengekalkan kestabilan politik dan juga sistem pemerintahan negara yang demokratik. Yang terakhir adalah rukun negara harus dilihat sebagai internal cohesion ataupun kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme bagi semua kaum. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu masih relevan untuk membentuk jati diri dan juga kepribadian seorang rakyat negara Malaysia.
Saya akhiri pembentangan poster ini dengan serangkap pantun yang berbunyi, kalau hilir ke Kuala Sadong, bawa bersama jali dan pukat. Bulat air kena perbentung, majukan Malaysia, kita sepakat. Sekian, terima kasih.